Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Rabbana la taj'alna fitnatan liqaumil zalimin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna alal qaumil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan hidayah dan taufik daripada Allah dapat sama-sama kita berada di dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita dengan niat ikhlas kerana Allah akan dibayar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah malam ni kita tak baca kitab. Malam ni kita orang panggil apa? Ulang kaji. Malam ni kita ulang kaji berkenaan dengan puasa lah. Dan apa yang berkaitan dengan puasa ni. Jadi malam ni kita ulang kaji sikit. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjang umur kita bertemu dengan Ramadan ni. Tak berapa hari lagi. Jadi insya-Allah malam ni saya ambil sebuah kitab, nama dia Takriratul Sadidatuh fi Masailil Mufidatih. Jadi dia kata kitab yang bernama takrir, kitab Arab ni.
Jadi dalam kitab ni dia akan sebut secara ringkas beberapa perkara yang berkaitan dengan puasa ni. Dia kata kitabus siyami, ai hadza kitabus siyam, bermula ini ialah kitab pada menyatakan puasa. Jadi siam ni ambil daripada saumun. Saumun tu satu, puasa. Kalau siam segala puasa, mana banyak hari lah. Dia kata saum ni bila sebut puasa, kita kena faham takrif dulu, baru puasa tu jadi. Pertama kena faham puasa pada bahasa, makna dia. Dan yang keduanya puasa pada syarak. Apa makna puasa pada syarak? Apa makna puasa pada bahasa? Yang pertama, puasa pada bahasa ialah semata-mata menahan diri. Semata-mata menahan diri dipanggil puasa pada bahasa. Contoh menahan diri ini, dia kata setengah daripada perkara yang termasuk dalam menahan diri ialah diam. Duk diam tu puasa. Puasa pada bahasa berdasarkan perkataan Siti Maryam. Di dalam Al-Quran dia sebut apa? Inni nazartu lirrahmani sauma falam ukallimal yawma insiyya. Dia kata aku ni bernazar bagi Tuhan aku akan puasa. Apa makna puasa dia tu? Puasa pada bahasa, iaitu aku tak mau cakap dengan siapa-siapa. Hari ni aku tak akan bercakap dengan siapa-siapa. Jadi puasa pada bahasa tidak bercakap, menahan diri daripada bercakap. Sebab tu kalau tak bercakap, puasa tu, tapi bukan pada istilah, dia pada bahasa. Sebab tu semayang dia ada makna pada bahasa, dia ada makna pada istilah. Puasa pun sama. Jadi semata-mata menahan diri dipanggil puasa. Saum bahasa Arab dia. Jadi Siti Maryam ni dia berpuasa apa? Dia berpuasa tak mau bercakap, menahan diri dia daripada bercakap dengan manusia, dia panggil puasa. Tapi pada bahasa dia panggil. Kemudian bila dah faham puasa pada bahasa, menahan semata-mata, tak kiralah menahan diri, tak bercakap ke, duduk diam ke, tak kisahlah, tu dipanggil puasa pada bahasa. Kemudian bila mari syarak, puasa pada istilah agama. Bila sebut syarak ni agama. Apa makna puasa pada agama? Jadi puasa pada agama menahan diri daripada sekalian perkara yang membatalkan puasa. Tu. Jadi hak tadi tu tak bercakap. Tak bercakap ni ada tak termasuk dalam perkara yang membatalkan puasa? Kita kena tengok situ, baru kita boleh faham puasa tu. Baru dia puasa tu dia naik level tinggi sikit. Ni duk level cak ayam kan. Puasa tak boleh naik level, duk tarat tu. Setiap tahun mari duk doa minta Allah maballighna Ramadan, ballighna Ramadan. Ramadan mari, hang pun Allah Taala beri panjang umur, tapi puasa duk level tu. Saya tak faham. Tu bila puasa menahan diri, menahan daripada perkara yang membatalkan puasa. Dan ada satu benda lagi, menahan diri daripada perkara membatalkan pahala. Jadi kita hari ini duk tahan membatalkan puasa, tang pahala tu kita tak tahan. Membatalkan pahala. Sebab tu level kita menahan diri daripada makan dan minum. Sebab makan dan minum tu membatalkan puasa. Menahan diri daripada jima bersama dengan isteri di siang hari. Kita tahanlah benda tu pasal level kita tu. Ni kita nak beri level tinggi puasa ni. Bukan setakat menahan diri daripada perkara membatalkan puasa, perkara yang membatalkan pahala pun kita tak mau juga. Baru dia boleh naik. Itu dia panggil puasa yang lebih. Kena azam tu. Kena azam tu benda tu. Bukan tuan-tuan, saya pun sama je. Saya kata tuan-tuan pula, saya pun sama je. Jadi kita nak peringat diri masing-masing. Itu pada itu. Al-imsaku an jami'il muftirati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi biniyatin makhsusatin. Itu takrif puasa pada istilah agama, iaitu menahan diri daripada sekalian perkara yang membatalkan puasa. Okey. Mulai tahan ni bila? Mulai daripada naik fajar sodik.
nak masuk subuh tu, ila ghurubis syamsi, tahan tadi sampai terbenam matahari. Mana? Tenggelam bulatan matahari pada pandangan mata. Jadi sampai situ. Hang mula dengan naik fajar sodik, start. Sebab tu setengah ulama takut nak ambil ngam naik tu, takut tak kena, ambil awal sikit. Tu imsak tu. Dia 10 minit sebelum azan tu dia tak makan dah, pasal dia takut lagi. Pergi makan lagi, sudah azan pula dah. Lepas tu kan dulu saya cerita dah kan, time orang azan tu ada pula dia kata tak apa, jangan sampai hayya ala solah. Bungkui. Ni kena mengaji, ni kena berguru. Dok main logik akal dia. Sebab masa Allahu Akbar dia tak suruh sembahyang lagi, hayya ala solah baru sembahyang. Yang tu tak boleh, yang tu kena stop dah makan. Elok. Jadi tuan-tuan amal terus benda tu. Azan teruskan. Hayya ala solah, berhenti. Bungkui. Nampak tu? Jaga molek. Mana dia daripada awal tu kita cermat lagi. 10 minit, 5 minit, selesai dah. Selesai dah makan dah. Tu makna puasa pada istilah agama. Tapi dia kena niat. Biniyatin makhsusatin, dengan niat yang tertentu. Saya kita sebut. Sebab tu bab niat puasa dia ada hukum. Niat ni dia ada martabat dia. Kita sebut. Cuma sekarang ni faham dulu. Apa makna puasa? Ada dua makna. Satu makna pada lughah, satu makna pada istilah. Lughah menahan diri. Istilah pula menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa dengan niat yang tertentu. Sebab puasa ni ibadah. Bila ibadah berhajat kepada niat. Bila nak niat pula dia kena ahli niat. Sebab tu orang bukan Islam, dia bukan ahli niat, jadi tak sah puasa dia. Tu pasal dia bukan ahli. Kita ni ahli niat. Sebab tu sah berpuasa. Okey. Kemudian dia kata waktu fardihi. Bila dah tahu puasa takrif dia, bila waktu fardu puasa ni, dia kata furidha fi sanati tsaniyati minal hijrati fi syahri sya'bana. Nyasa dia ni, difardukan pada tahun yang kedua daripada hijrah pada bulan Sya'ban. Tahun yang kedua berlaku hijrah, difardukan puasa tu berlaku pada bulan Sya'ban. Bukan puasa bulan Sya'ban, fardu nak cerita Ramadan depan tu kena puasa dah. Tahun yang kedua berlaku fardu puasa tu. Itu dia kata waktu fardihi, waktu jatuh fardu. Jatuh wajib puasa ni bila mula dia? Berlaku pada tahun yang kedua hijrah. Masa bila turun ayat fardu ni? Masa bulan Sya'ban tahun yang kedua tu. Macam kita duduk lah ni bulan Sya'ban lah ni. Jadi bulan Sya'ban tahun yang kedua hijrah Nabi SAW. Kemudian dia kata waqad shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a ramadanatin. Sesungguhnya Nabi ni berpuasa bulan Ramadan, Nabi dan puasa 9 kali. 9 kali Ramadan. Dia kata tu. Tis'a 9. 9 kali bulan Ramadan Nabi dan. Mana 9 tahun lah. Dia kata dalam kitab ni. Kemudian kullaha, semua 9 kali Nabi berpuasa tu nawaqis, dia kata kurang, tak cukup lah. Artinya tis'ata wa ishrina yauman, 29 hari. Dalam 9 tahun tu Nabi puasa, bermakna semua hari yang Nabi puasa ni cukup 29 hari je. Sebab tu dulu berlaku di Perak ni, masa Sultan Derih dulu, cukup 29 dia suruh raya. Memang wajib raya, memang kena raya. Faham tak tu? Tu kadang-kadang kita ni buat pandai lebih. Dia kan bulan 29. Kalau dia raya 15 dia suruh raya, sungguh lah. 15 puasa, okey, umum kena raya. Tu tak boleh lah. Pasal dia tak cukup bulan Qamariyah. Bulan Qamariyah 29 hari. Bila 29 hari dia suruh raya, kita kena raya. Sebab tu ramai orang tikai kan masa tu. Yang raya ni tak silap saya Perak dengan Johor. Yang lain tak raya. Orang kata tak betul. Tak betul, baru 9 hari. Kita ni tu kadang-kadang dia hak dia, sultan. Dia pun mengaji tu. Tu saya pernah tanya tok guru saya, dia pernah cerita, dia kata,
Antara sultan yang boleh baca kitab Arab tak ada baris, Sultan Darih. Kitab Arab tak ada baris, kitab baris pun tak betul. Dia ada penasihat dia. Tu antara kelebihan dia. Tak nak cerita lah buat keburukan apa tu, nak cerita kata tengok. Bila dia suruh kena raya. Pasal hak dia. Faham tak tu? Ada 29 hari. Sebab tu Nabi puasa tak ada yang kena 30 hari, melainkan sekali je. Kebanyakan 9 kali Nabi puasa tu semua 29 hari. Nampak dia sebab tu? Aitis atau wa isyrina yauman, 29 hari, illa wahidan, melainkan 1 bulan saja. Fakah dia kata fakamilun, sempurna 30. Makna dia kalau kita buat contoh gini, 9 tahun Nabi puasa, 8 tahun tu 29 hari. Jadi tahun yang ke-9 tu baru Nabi puasa salatin, 30. Sebab tu bila 29 dah tengok nak bulan kan, okey raya. Nampak jatuh 29. Kita puasa 29 hari je. Memang sungguh lah. Melainkan kita kata okey, cukup 25 hari, okey kita raya hari ke-26. Bungkus ya. Yang tu bungkus ya. Pasal tak cukup. 29 hari tu cukup lah. Kalau 30 hari pun ada juga bulan tu 30 hari. Sebab tu berlaku juga Nabi 30 hari. Habis. Tu dia panggil waktu fardihi tu. Kemudian dia kata syahrul Ramadan ni huwa syahrul tasi'. Bulan Ramadan ni ialah bulan yang ke-9 min syuhuril arabiyyati, daripada bulan-bulan Arabiyah, bulan-bulan Arab lah. Dia bulan yang ke-9. Wa huwa afdalus syuhur, dan bulan Ramadan ni ialah bulan yang paling afdal segala bulan. Ya kata. Wa summiya Ramadana, dan diletak nama Ramadan tu kenapa? Dia kata qila, kata setengah ulama, li'annahu, kerana bahwasanya indama wada'al arabu, ketika mana meletak oleh orang Arab akan nama-nama bulan. Dia belum Arab ni dia nak buh nama-nama bulan ni. Wafaqa hadha syahru, muwafaqatlah ini bulan ni, bulan Ramadan ni, syiddatul har, bersangatan panas. Di bila orang Arab dia nak bubuh nama-nama bulan ni, dia tengok bulan ni, bulan ni bulan panas ni. Panas betul bulan ni. Dah. Fasammuhu Ramadana, maka meletak nama mereka itu akan bulan Ramadan ni dengan nama Ramadan, pasal bulan tu panas. Syiddatul har dia bagi. Ambil pula min ramda, dia kata. Ambil daripada ramda. Ramda ni makna panas. Bersangatan panas. Iaitu syiddatil har, bersangatan panas. Jadi bulan Ramadan tengok mesti panas. Tu yang kadang-kadang orang lalu kan, panas-panas ni dia pula pergi tiba aiskrim pula. Reng. Tu saya pernah tengok, pernah melalui lah pengalaman tu. Pasal dulu saya pernah cerita tu. Duk menega kan. Menega baju Melayu ni tengah panas ni, bawa kemah ni, expo. Zaman duk pondok dulu, zaman muda, janggut pun tak tubuh macam tu. Masa tu ke jiwang karat janggut pun tak tumbuh duk menega cari duit nak mengaji. Sebab pondok saya cerita dah kan, pondok Pak Teh ni, dia budak-budak yang nak cari kerja ni cuma kesempatan dia cari kerja bulan Ramadan. Bulan lain mengaji penuh. Sebab pondok Pak Teh dia tak ada cuti. Dia cuti raya haji, raya puasa. Nampak? Raya haji pun mungkin 3 hari 4 hari macam tu, seminggu lah. Raya puasa ni lama sikit, sebab dia ambil cuti 15 Syaban. Start cuti 15 Syaban, buka balik pondok 12 Syawal. Jadi kami ni ambil kesempatan cari duit lah untuk guna setahun tu. Tak kerja dah lepas tu. Pergi menega, dapat duit sebulan tu, makan setahun lah duduk pondok. Tak pergi kerja mana dah. Jadi kita pun pergi kerja. Cuma Allah Ta'ala uji kan, bila kerja di Sungai Petani, duduk dalam kemah kan, bila kita duduk menega baju ni, adalah jenis budak-budak perempuan hak baru na'ak ni lah kan, hak baru hak jenis anak dara kan. Kita pun masa tu teruna kan. Jadi dia nak jadi cerita ni, benda puasa, bulan puasa, mereka ni boleh kata uzur. Mana orang perempuan ni dia ada uzur dia. Tak apalah tang uzur tu, kita bukan nak uzur tu. Kita marah tu tang dia beli ice blender tu, dia masuk dalam kemah aku. Yang tu aku marah tu. Dia nak beli baju untuk ayah dia, dia bawa ice blender tu.
Sambil dia duduk tanya baju, dia duduk sedut. Aku rasa nak sedut-sedut dengan dia kali. Dia duduk sedut air tu. Seruk lagi. Yang kita ni puasa. Tak gelabah bewak tengok. Haram tu. Jadi kita ni rasa hati, budak ni aku sedut ni yang ni. Ni cerita kata berdosa. Jadi tu pasal tak fikir orang. Tu dalam Ramadan benda panas, tu syiddah. Bersangatan panas, tiba-tiba hang kena dengan ais blender pula. Tala pula depan kita, abang. Tu baju tu berapa? Oi. Bayi. Nampak? Ni cerita kata kenapa orang Arab letak Ramadan? Pasal panas. Maklumlah. Telah masuk bulan Ramadan, panas. Hari ni kita tak ada masuk Ramadan, panas dah ni. Bersangatan panas. Hulu Perak ni 37. Keluar berita itu kan. Antara panas. Suasana memang panas sungguh. Ni nak masuk Ramadan lagi. Sebab tu orang Arab namakan Ramadan tu kerana makna dia panas. Satu. Waqila, dan kata setengah ulama lagi, diletak nama Ramadan tadi bukan sebab bersangatan panas. Dia kata sebab li'annahu, dia kata yarmidul zunubah. Kenapa dipanggil Ramadan? Kerana Ramadan ni membakar. Dia kata bukan sebab bersangatan panas. Dia kata sebab membakar. Bulan ni bulan membakar. Membakar apa? Dia kata zunubah, segala dosa. Sebab tu bulan Ramadan bulan bakar dosa. Bila puasa Allah Ta'ala bakar dosa kita bulan Ramadan. Sebab tu dia membakar dosa. Itu dipanggil Ramadan. Ramadan kerana makna dia membakar. Ramadan kerana makna dia bersangatan panas. Tu sebab hikmah diletak nama Ramadan tu. Kenapa bulan tu dipanggil Ramadan? Sebab sangat panas. Kenapa dipanggil Ramadan? Kerana bulan Ramadan ni bulan membakar. Membakar apa? Membakar segala dosa. Nampak tak? Betul tak? Yuharrikuha, membakar ia akan segala dosa-dosa. Itu dipanggil Ramadan. Habis tu. Bermakna kita dapat malam ni takrif, kemudian waktu fardu Ramadan, kemudian kenapa dipanggil bulan Ramadan. Itu dia. Kita masuk pula kelebihan puasa. Kelebihan puasa. Jadi antara kelebihan puasa, hadis yang paling masyhur, yang biasa kita duk dengar, hadis Qudsi. Yang ni pun tak silap kita pernah cerita 2-3 tahun lepas. Antara hadis yang biasa kita duk dengar, Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis Qudsi, Allah Ta'ala kata apa? Kullu hasanatin bi asyri amsalihah. Tiap-tiap kebajikan dengan 10 gandanya. 10, maksud dia 1 dibalas 10 lah. Ila sab'in mi'atin da'fin, dia kata. Satu kebajikan, tiap-tiap satu kebajikan, kata Allah, dibalas 10. 10 ni hingga kepada 700. Hang buat satu kebajikan, Allah Ta'ala balas apa? 10. Allah Ta'ala balas apa? 11. Boleh gila sampai 700 satu kebajikan. Nampak? Allah Ta'ala Maha Pemurah ni. Dia boleh bayar kat kita satu kebajikan kita buat. Contohlah, malam ni kita main mengaji. Niat pula iktikaf pula duduk masjid. Allah Ta'ala bayar apa? 500. Tak ada hal. Dia boleh buat. Setiap satu kebajikan dibalas 10 hingga 700. Kemudian illa siyam, melainkan puasa. Semua ibadah lain dia ada ganjaran dia daripada 10 hingga 700. Mungkin semayang 600. Wallahu alam. Janji benda tu benda kebajikan. Kecuali puasa. Puasa bukan 10 pergi ke 700. Puasa bukan duduk kategori tu. Dia kata illa siyam, melainkan puasa. Fahuwa, dia kata fahuwa, maka bermula siam tadi li, bagi aku, kata Allah. Ni dalam hadis Qudsi. Wa ana ajzi bih, dan bermula aku yang balas benda tu, sebab puasa tu untuk aku. Tengok. Dia buat nombor 3, dia kata boleh tengok hadis ni rawahu Malikun fil Muwatta'i. Boleh tengok dalam hadis Muwatta' karangan Imam Malik. Ada hadis ni. Kemudian wal Bukhari, dan boleh tengok dalam Sahih Bukhari dalam bab fis saum, bab puasa. Yang kita baca tadi hadis tu. Setiap kebajikan dibalas 10 hingga 700.
kecuali puasa. Kenapa puasa ni tak balas 10-nya dia? Sebab puasa ni kata Allah bagi aku, dan aku yang akan balas. Tapi tak tahu banyak mana. Tapi bukan 10 hingga 700. Nampak? Bermakna Allah Ta'ala sandar puasa ni kat dia tu. Puasa untuk aku tu. Nampak? Itu dipanggil puasa kelebihan dia. Dan dalam hadis yang lain pula dia kata lis-shaimi farhatani. Kata Nabi, bagi orang yang berpuasa ni dua keseronokan, dua kegembiraan. Iza aftara, apabila berbuka, fariha, dia seronok. Wa iza laki Allah, dan apabila bertemu Allah, fariha bisaumihi, seronok dia dengan sebab puasa dia. Sebab tu setiap orang yang berpuasa dia dapat dua kesukaan. Ini antara kelebihan puasa. Itu disebut. Kemudian salah satu kenapa Allah Ta'ala sandarkan puasa tu kepada diri dia, yang ni kita kena tengok dalam beberapa kitab yang syarah hadis tu. Antara dia kita sebut mudah gini ya. Kenapa Allah Ta'ala sandarkan puasa tu kepada dia? Satu, sebab bila berpuasa dia payah nak riak. Bila kita buat puasa ni dia payah nak riak. Semayang dia mudah riak. Faham tak tu? Puasa ni dia jarang berlaku riak, pasal orang tak nampak. Kecuali hang duk ludah tak berhenti. Sat-sat tui. Yang tu orang tahu lah. Ludah banyak. Biasalah puasa. Habislah hang labu. Sebab tu dia puasa benar hati. Kalau kita tak pergi cerita, orang tak tahu. Betul tak? Kita pergi cerita orang tahu lah. Ataupun kita buat sesuatu yang orang boleh tahu. Oh, puasa tu. Lalu tempat orang makan buat tu. Orang kata, pasal apa tu? Puasa tak boleh bau. Bungkui. Nampak tu? Tu salah satu. Tengok dia kata, antara tafsir hadis ni dia kata, anna as-sawma la yaqa'u fihi riya'u kama yaqa'u fi ghairihi li'anna ar-riya'a yaqa'u li ibni adama wa innama as-sawm syai'un fil qalbi. Setiap ibadah lain ni bila kita buat orang boleh tengok. Puasa ni takkan rokok. Puasa nak kena rokok. Puasa benda hati. Faham tak? Kita niat kan puasa, tak makan tak minum, orang bukan tahu. Kalau kita tak cerita, bermakna sebab tu Allah Ta'ala wa ana ajzi bih tu, aku yang akan balas benda yang dia buat ni, puasa ni. Sebab apa? Sebab puasa ni payah riak. Yang lain dia ada riak. Sebab tu mengajar ke mengaji ke dia riak. Bila riak ni habis tak ada pahala. Sebab tu riak membatalkan pahala. Sebab tu jangan riak. Jadi amalan yang payah nak riak pasti tersembunyi puasa. Sebab tu Allah Ta'ala kata aku yang akan balas puasa tu. Kalau orang tanya sebab apa? Sebab puasa payah nak riak. Gini, setiap amalan lain dia memerlukan pergerakan anggota. Dia sebut wa zalika li anna al-a'mala la yakuna illa bil harakati. Setiap amalan lain ni mesti buat dengan pergerakan. Semayang ada rokok, ada anggota. Jadi orang boleh nampak lah benda tu. Macam baca Quran, hang kena guna suara. Hang duduk Quran depan kan, dia orang boleh nampak benda tu. Pasal dia menggunakan harakat, pergerakan. Illa saum, melainkan puasa. Pasal puasa dia tak pakai harakat, pergerakan, dia pakai niat. Niat pula tempat dia hati. Yang kita kata nawaitu tu bukan niat, itu lafaz niat. Sebab tu niat di tempat dia hati, ingat di hati. Itu kalau bahasa kita dulu-dulu, niat tu apa? Niat tu ingat di hati. Bukan ingat sebut di lidah. Sebut di lidah orang tak panggil niat. Niat ni ingat di hati. Jadi bila benda dalam hati, orang bukan nampak. Betul tak? Kita nak puasa esok, takkan kita masuk Facebook esok nak puasa. Dia berkata mempunyai kat hang puasa api macam lah hang seorang puasa. Jadi kita takkan sebut dalam Facebooknya tu. Dan satu lagi, bila masuk bulan Ramadan, hang kata oh saya puasa Ramadan. Awak orang lain tak puasa? Semua orang puasa kecuali geng plastik hitam. Dia nak muncul dah ni geng plastik hitam ni. Apa? Ya ye. Macam mana tu dia buat? Ya ye. Beli mi. Maksud dia, gila kita kata, oi, aku puasa Ramadan ni.
Kawan kita puasa Ramadan. Nak riak apa? Kata, oh hebat dah aku puasa Ramadan. Kawan tu kata, oh hebat, aku pun hebat juga. Aku pun Ramadan juga. Ingat hang seorang Ramadan. Bermakna payah berlaku riak pasal benda hati. Nampak tak? Tapi kalau amalan lain, dia pergerakan ada. Jadi orang boleh nampak. Itu salah satu kenapa Allah Ta'ala kata, puasa itu bagi aku. Dah. Kemudian antara ulama sebut lagi, kenapa Allah Ta'ala kata puasa tu bagi aku yang akan balas. Ini disebut dalam tafsir lagi, dia kata apa? Dia kata wa makna qawlihi as-sawmu li wa ana ajzi bih. Kan hadis tadi, puasa tu bagi aku dan aku yang akan balas. Apa makna aku yang akan balas? Kata ulama, annahu bahwasanya siyam ni, puasa ni, dia kata ahabbu ibadah ilallah, antara ibadah yang paling Allah Ta'ala kasih. Sebab tu Allah Ta'ala sandarkan ibadah tu kepada dia. Sebab tu semayang dia tak ada sandaran macam puasa. Tak tu. Cuma tak jadi puasa kalau tak semayang. Kita hari ni pula puasa tidak tahu tak tinggal, semayang tak? Labu. Ada juga macam tu. Betul tak? Oh dia puasa sembang lah. Hang puasa. Aku tak pernah miss tiap-tiap tahun 30 hari. Tak pernah tinggal. Hebat hang. Semayang aku miss. Aku memang tak semayang. Tapi puasa hang jangan haraplah aku nak tinggal. Memang aku akan jaga betul. Teruklah aku mana pun aku tak akan makan. Aku akan puasa. Semayang nanti-nanti aku buat. Yang ni makna dia puasa saja ya. Puasa tak boleh apa? Boleh penat ataupun lapar dan dahaga saja. Pasal apa? Sebab tu rukun Islam dia semayang dulu. Lepas syahadah semayang. Puasa ni lepas pada tu. Cuma nak cerita ibadah yang Allah Ta'ala suka, antara dia puasa. Semayang pun Allah Ta'ala suka. Tu jaga molek tu. Ni ibadah yang Allah Ta'ala suka ni puasa. Ni nak mari ni. Sebab tu buat latihan kan puasa. Ni orang start puasa dah. Cuma ingat kalau tuan-tuan nak mula puasa, jangan ambil 16, 17 mula bulan Syakban. Haram ni. Kecuali puasa wirid. Isnin Khamis kena pula hari Isnin tu jatuh 16 Syakban. Tak haram lah pasal wirid kita. Yang haram ni kita tak puasa ni daripada awal. Daripada awal Syakban ni tak puasa. Mari 16 tu baru nak start puasa. Haram tu. Puasa tu ambil tengah bulan Syakban. Kalau nak puasa juga sampai habis, ambil sebelum 16, mana awal lagi. Hubung. Ada hubungan. Jangan tunggalkan ambil 16. Hukum dia haram. Berdosa. Setengah orang dia kata, kau nak puasa nanti lagi seminggu nak raya, seminggu nak masuk Ramadan, kau nak start puasa. Tak boleh. Hukum dia haram. Bisa dengar kan? Sebab tu nak ambil awal. Ni cerita ni. Bermakna kelebihan puasa ni banyak. Tapi yang paling orang duk sebut tentang tu lah. Allah Ta'ala balas tadi. Kemudian dia tengok lagi, dia kata ahkamus saumi. Jadi hukum puasa ni, tadi kita sebut takrif, bila difardukan puasa. Kemudian Nabi puasa banyak mana, dan puasa ni berapa lama, clear. Kemudian kita sebut apa ni, kelebihan puasa. Kemudian sekarang ni kita masuk sikit hukum puasa tu. Dia kata wa ahkamus saumi, hukum-hukum puasa ni ada 4 hukum. Pertama wajib. Yang keduanya sunat. Yang ketiganya makruh. Yang keempat haram. Puasa ni boleh jadi wajib. Puasa ni boleh jadi sunat. Puasa ni boleh jadi makruh. Puasa ni boleh jadi haram. Faham tak tu? Tu hukum tu. Puasa ni boleh berubah hukum dia. Kategori pertama wajib. Macam mana yang wajib? Tengok. Kategori yang wajib ada 6 kelakuan. Puasa yang jadi wajib ni ada 6 kategori. Pertama dipanggil puasa Ramadan. Tu wajib ya. Yang keduanya puasa qada, wajib. Sebab tu puasa qada tak boleh buka. Buka haram. Pasal dia fardu. Dia wajib hukum dia. Sebab tu bila orang niat qada, tiba-tiba kawan buat kenduri, kita pergi buka, berdosa lah. Pasal bila sebut qada, dia fardu, dia wajib. Kategori dia. Puasa Ramadan tu wajib,
puasa qada pun wajib. Yang ketiganya puasa kafarah, puasa kafarat, atau bahasa kita kafarah, kifarat kita sebut tu kan. Contoh dia kifarat macam mana? Kifarat jima' bulan Ramadan. Jadi kena puasa berturut-turut. Puasa tu wajib tu. Puasa kafarah tu wajib hukum dia. Kemudian yang keempat, puasa pada haji dan umrah ganti daripada sembelih. Dia tak ada kemampuan nak sembelih fidyah atau disebut nak bayar tebus tu, dia tak mampu, dia puasa haji tu. Kan biasa kita buat umrah ni, kita bayar dam tu. Tak ada kemampuan, kita puasa. Puasa tu wajib tu. Hukum dia. Kita ganti tu dia. As-sawmu fil haji wal umrati badalan anizabhi. Puasa pada haji ataupun umrah ganti daripada sembelih binatang tu, binatang dam tu. Dia tak mampu kan, dia berpuasa. Puasa tu kategori dia wajib. Nampak? 4. Kemudian yang wajib lagi puasa kategori dia ialah puasa as-sawmu fil istisqa. Puasa pada sembahyang minta hujan. Iza amaral hakimu, apabila menyuruh oleh hakim. Kita ni duduk dalam Malaysia, yang di Pertuan Agong suruh puasa, nak buat sembahyang istisqa, hukum dia wajib puasa tu, bukan sunat. Kalau hang tak puasa berdosa. Tapi dengan syarat sultan suruh, pemerintah. Nak tu. Jadi asal dia sembahyang sunat minta hujan, sunat ya. Faham tak? Hukum dia sunat. Makna dia buat dapat pahala, tak buat tak kena apa lah. Tapi bila raja suruh, sebelum nak sembahyang istisqa, raja suruh puasa dulu. Kena puasa. Jadi hukum puasa tu apa? Wajibun, wajib. Nampak tak? 5. Dan yang keenam, puasa nazar. Puasa nazar. 6 ni puasa kategori dia wajib. 6 ni ya. Lain pada 6 ni boleh jadi sunat, boleh jadi makruh, boleh jadi haram. 6 ni wajib. Jadi hak kita nak bincang ni, Ramadan tu puasa apa? Puasa wajib. Tak boleh buka kecuali uzur yang syarak bagi. Saja-saja pergi buka, berdosa lah labu. Satu hal berdosa tak puasa kan. Lepas tu berdosa satu lagi, tak menahan diri daripada makan. Sebab tu orang yang buka dengan sengaja, puasa Ramadan ni dia sengaja buka, tak ada uzur apa-apa. Jadi bila dia buka puasa, berdosa lah dia. Faham tak? Dosa apa tu? Dosa tak puasa. Kemudian dia pergi makan. Bila dia pergi makan, dia dapat satu dosa lagi. Dosa apa? Dosa tidak menahan diri daripada makan. Nampak tak? Pasal hang buka ni sengaja. Pasal hang ni sepatutnya hang tak boleh buka, hang pergi buka. Bila hang buka berdosa. Lepas tu bila hang buka, hang makan lah. Makan tu pun berdosa. Pasal wajib imsak, bukan sunat imsak. Faham molek tu? Jadi saya dah batal puasa dah. Hang sengaja ke buat batal puasa? Sengaja. Hang makan berdosa. 2 dosa hang. Sebab tu orang perempuan dia uzur. Uzur ni bukan dia buat, Allah Ta'ala bagi. Bila uzur ni syarak yang bagi, dia tak boleh puasa. Bila tak boleh puasa, dia boleh makan tak? Dia sunat imsak. Maksud dia, orang perempuan yang uzur ni, dia sunat menahan diri daripada makan. Kalau dia tak makan, dia tunggu sampai waktu buka, dia makan suami dia, dapat pahala imsak tu. Tapi kalau dia nak makan juga, makanlah, tak ada masalah. Sebab sunat, tak wajib dia menahan diri. Yang wajib tadi orang buka puasa dengan sengaja. Cuma dah hang sunat, jangan pula duk perangat tok lelaki. Dah hang tak puasa, hang uzur kan. Kita berbalik semayang tengah hari, tu dia bancuh horing 1 jam. Ram tu. Dia tak kat depan tempat TV tu. Lepas tu ada Maggi pula. Kita pun balik tengah hari tu. Dia kata, abang baru balik. Kita baru balik buat apa tu? Tengah makan Maggi. Sedap Maggi ni abang. Areh tu. Jangan buat lagu tu. Hang dah tak puasa, pergi makan dalam almari baju. Duduk dalam almari tu. Jangan bagi orang tengok makan. Pasal kalau hang tahan diri lagi bagus. Ini dibedah depan suami dia dengan tembikan susu. Tok laki kata dajeh boleh. Tok laki pula orang selama dajeh tu. Kan? Mana jangan buat gitu. Sunat menahan.
Jadi tengok hukum tu dia berubah. Kemudian kategori puasa yang mandubun, disunatkan, dia ada 3 kategori. Puasa yang kategori sunat. Begitu juga Tasu'a. Tasu'a ni hari yang ke-9 bulan Muharram, dipanggil Tasu'. Hari yang ke-10 dipanggil Ashura. Yang kita buat buah Ashura tu kan, bermakna hari Tasu'a, hari Ashura sunat berpuasa sebab berulang tahun. Sinin dipanggil berulang tahun. Kemudian sebelah, hari yang ke-11 min Muharram tu dia kata. Hari yang ke-11 daripada bulan Muharram. Makna kita 9, 10, 11 3 hari tu lah. Setengah orang dia ambil kemampuan, dia ambil 9 lagi, 9, 10, 11 dia puasa. Ada orang 10 dengan 11. Cuma Nabi kata jangan menunggalkan 10 tu. Kalau ada kemampuan ambil 9 dengan 10 ataupun 10 dengan 11. Jangan ambil satu. Pasal nak beri beza dengan orang Yahudi. Itu disebut dalam hadis tu. Tapi kalau kita tak ada kemampuan, puasa ni sunat je. Aku boleh puasa 10 je. Ikut hang lah. Mereka ada kemampuan, ambil lah 2 hari. Okey. Kemudian 6 hari bulan Syawal. Bila berulang tahun nampak. Mari tahun Syawal, puasa 6 hari. Kan? Kemudian puasa segala bulan hurum, bulan yang haram 4 bulan tu. Ambil puasa tu kata berulang-ulang tahun tu. Kategori pertama puasa sunat sebab berulang-ulang tahun. Kemudian puasa sunat lagi kategori yang kedua sebab berulang-ulang bulan. Bukan tahun, bulan. Okey, contoh dia seperti puasa hari putih. Hari putih ni dia berulang bulan kan? Tu. Bunyi apa tu? SOP ke? SOP lah. Kan? SOP ya tu? SOP ya tu. Sikit lagi. Kemudian puasa pada hari putih. Ni sebab berulang bulan. Kemudian satu lagi kategori puasa sunat ni sebab puasa yang berulang-ulang minggu. Bukan bulan. Tadi berulang tahun, hukum dia sunat. Berulang bulan sunat. Berulang minggu dia ulang balik. Contoh dia puasa Isnin dan Khamis tu lah. Puasa sunat sebab berulang mingguan. Faham tak tu? Hak tadi macam hari putih sebelah tu 13 14 tu tu dipanggil berulang bulan. Kalau jenis Ashura, Arafat tu berulang tahun. Kategori dia sunat tu. Sebab tu bila benda tu sunat jangan duk buat over sangat. Ni kita boleh puasa, tengok member kita puasa, apalah hang. Puasa pun tak boleh Ashura. Tengok aku ni. Nampak? Takabur semua cukup. Hang mampu sudahlah. Ini dia buat macam orang wajib pula hukum. Nampak? Hujan lebat tu no? Dia suruh berhenti apa? Tapi tuan-tuan tak boleh balik nganga apa? Kita teruskan. Tak boleh balik. Sikit lagi. Okey Kemudian tu puasa sunat. Yang ni makruh. Puasa dia hukum dia makruh. Macam mana? Iaitu menunggalkan puasa pada hari Jumaat ataupun hari Sabtu ataupun hari Ahad. Tunggalkan. Maksud kalau ambil Jumaat, Sabtu, Ahad tak ada hal. Ambil hari Jumaat je. Setiap Jumaat puasa. Setiap Jumaat puasa. Makruh. Kecuali kita ni jenis puasa sehari buka sehari. Puasa sehari buka sehari. Tiba-tiba hari yang kita nak puasa jatuh hari Jumaat. Tak apa pasal wirid kita dah. Faham tak tu? Yang ni tak. Memang dia pergi ambil hari Jumaat je. Macam kita ni, kita ifratkan malam Jumaat saja nak buat tahajud. Setiap malam Jumaat dia akan buat tahajud. Malam ni makruh. Faham tak tu? Jaga molek tu makruh tu. Kita ada buat kemah hari Jumaat ni hari lebih ni, Jumaat ni hari lebih ni. Ambil Jumaat saja puasa. Makruh. Kemudian puasa dahri ni, puasa bulan. Sebulan tu puasa. Bagi orang yang tak ada kemampuan lah, hukum dia makruh. Tu dia kata. Lima yakhafu ad-darara. Bagi orang yang takut mudarat, dia puasa sebulan, hukum dia makruh. Bila mudarat ni sampai bawa jiwa, hukum dia haram. Jaga molek tu. Sebab tu jangan puasa makruh. Kemudian puasa yang terakhir dipanggil puasa kategori dia haram. Puasa ni haram, makna berdosa. Apa dia puasa yang berdosa ni? Dia kata haramun ma'as-sihhati. Haram beserta dengan sihat. Contoh dia puasa dia panggil zaujati.
biduni izni zawjiha. Ni haram ni puasa ni orang perempuan. Nak puasa biasa, puasa sunat, kena minta izin suami. Kalau dia tak minta izin suami, dia pergi puasa. Puasa dia tu hukum dia haram, bukan sunat. Sebab tu orang perempuan kena minta izin suami. Bang, saya nak puasa ni. Puasa apa? Puasa qada. Dulu Ramadan tinggal banyak. Tak apalah. Qada. Pasal kita pun tak gamak kan. Bila nak qada ni? Tapi kalau kata boleh jangan qada lah hari ni. Aku lain macam ni. Contoh kan. Kopi jaga teman pun tak tahu ubi jaga apa. Jadi dia tak boleh puasa. Lepas tu bini pula, abang saya nak puasa qada ni abang tahu tak? Abang ni apa lah mengaji saja. Hang tu lah mengaji saja. Pasal hak suami. Jaga molek lagi. Cuma suami ni taklah puasa apa tu? Puasa qada. Aduh, ferah aku. Nampak tu. Hang tak boleh puasa. Hang kena cari hari yang suami kata ikut hang nak puasa direct pun tak apalah ni. Sebab aku pun tak larat Tak ni sungguh benda. Nampak biasa je. Jadi haram puasa tu. Kita mengaji ni nak beramal tau. Sebab tu setiap isteri bila dia nak puasa kena minta izin suami. Kecuali puasa Ramadan. Ramadan ni kata, abang saya nak puasa Ramadan lah. Suami kata tak boleh. Bodohnya suami. Yang tu tak boleh lah, pasal tu wajib. Cuma hang nak pergi qada puasa ni, asal dia hang tak qada lagi hari ni. Hang tanya lah, bang boleh tak saya nak qada dalam minggu ni? Minggu ni tak apalah sebab aku buat workstation ni. Direct kena keluar tak apalah hang puasa. Bila aku balik esok hang jangan puasa. Hang puasa aku tabuh hang esok. Contoh kan. Kena pandai lah aku tu lah. Pasal hak suami tu. Minta izin dia dulu. Begitu juga puasa seorang hamba tanpa izin tuan dia ataupun penghulu dia tak boleh juga. Mana je? Dia tak boleh puasa gitu. Hukum dia haram. Nampak? Itu haram bersama dengan sihat tu. Sihat ni. Kemudian haram bersama dengan ketiadaan sihat. Macam mana? Puasa hari raya. Puasa. Hari raya puasa dia pergi puasa. Haramun. Kemudian puasa pada hari raya haji. Orang lain pakat raya dia kata tak apa, hampa level rendah. Aku level tinggi, tahap dewa punya. Tahap dewa ni aku puasa habis 5 hari. Ni bukan dewa. Ni orang panggil jahil murakkabun. Ni kalau orang panggil apa? Binatang yang bawa Nabi Isra' Mi'raj orang panggil apa? Binatang tu. Orang panggil apa? Binatang yang bawa Nabi pergi Isra' Mi'raj tu. Nama apa binatang tu? Burak. Burak ni dia besar sedikit daripada keldai kan, kecil sedikit daripada baral. Faham tak baral? Kacukan keldai dengan kuda. Jadi kalau orang yang itu baral, itulah baral. Bila kita sebut tadi tu, bodoh tahap gaban ni. Sebab tu kena reti bab-bab tu. Nak naik dewa ke, nak naik peringkat tinggi, 5 hari ni hari raya haram puasa. Sebab tu 365 hari, 5 hari tu hang tak boleh puasa, 360 puasa. Kalau hang mampu lah. Ni Ramadan pun pergi cari doktor dah, MC buat surat gastrik, bayar RM20. Lepas tu esok pergi kedai tunjuk, saya gastrik, tunjuk kat mamak. Oh mamak kata saya pun sama. Elok lampau dua. Mamak dengan hang 2 kali 5. Nampak tak? Jangan nak buat gitu. Pasal hukum dia haram. Raya-raya lah. Sebab tu tengok orang, raya pertama dia akan raya, esok dia start puasa. Tak apalah pasal tak haram. Puasa hari raya haji, puasa hari raya puasa haram lah. Fitri dengan adha ni. Kemudian puasa hari tasyrik 11, 12, 13 itu haram juga. Bermakna ada 5 hari haram puasa dalam setahun. Jadi kalau hang pergi puasa hari tu, hukum puasa hang tu berdosa. Sepatutnya puasa ni dapat pahala, tak dapat dosa. Kena reti lah bab-bab tu. Okey, habis kemudian berhenti. Kemudian nak pergi mana ni? Banyak lagi ni. Tu kata dia benda ni dia kena banyak. Itu baru kita cerita puasa kategori wajib, puasa kategori sunat, puasa kategori makruh, puasa kategori haram. Bermakna puasa ni dia akan jadi hukum 4. Belum kita masuk syarat wajib puasa, syarat sah puasa. Itu benda kena ulang-ulang supaya kita ni ingat.
Jadi bila benda gini, ingat. Tu satu lagi nak pesan. Air liur yang ada dalam mulut tu, kita telan, tak batal puasa. Faham tak tu? Air liur hak keluar nuak masuk balik, yang tu batal. Sebab tu rajin duk ludah. Kan pagi-pagi duk ludah. Air liur ni hang simpan sekolah pun tak apa. Tahu sekolah? Hang simpan air liur tu dapat dekat sekolah tau. Penuh mulut tu daripada subuh. Lepas tu sagi tengah hari pukul 12. Oh. Elok of time ni telan ni. Tak batal puasa. Pasal dia tak keluar tau. Dia dalam ni. Cuma kita duk pergi ludah takut kahak. Itu saja. Tapi kalau air liur betul tak ada kahak, telan pergi banyak benda pun. Tak ada masalah. Ini duduk ludah juga. Tu kadang-kadang sampai bila masuk puasa dia ludah lalu. Telan je. Tak ada masalah. Nak simpan air liur tu sampai subuh. Daripada subuh sampai dekat buka puasa. Kau hang lah. Boleh banyak sikit. Kalau tengah hari tu dapat setengah kolej. Kalau sampai dekat mungkin sekolah. Tak ada hal. Sebab tu bila keluar tu walaupun sikit lah batal. Tu kita dah buat contoh tu. Yang ambil benang tu, bila jarum dia letak kat lidah, air liur dia puasa ni, dia ambil benang tu letak kat lidah. Bila letak kat lidah, dia jolok masuk lubang jarum tu, tak masuk. Faham tak? Bila tak masuk, dia nak letak sekali lagi, bermakna di benang tu ada air liur. Air liur tu dah keluar dah tu, keluar daripada mulut dah, bermakna hak asing dah, bukan hak tadi tu, dah keluar. Hang letak balik benang tu, letak kat lidah balik, bermakna di benang tu ada air liur sikit tu, letak balik, hang telan, batal puasa. Faham tak tu? Sebab hak duduk dalam ni tak payah ludah lah, telan je. Betul tujuh bunyi apa tu? Bung, air liur. Bila punya tu? 2 hari. Dia tak batal puasa. Cuma bila hang himpun banyak, nak semayang tu mana? Nak semayang dulu keluar. Itu masalah dia. Tapi kalau hang boleh simpan lah, tak ada masalah. Sebab tu ingat, masuk air liur tu tak boleh. Habis. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ta'ala nabtarifin warzuqna ya rabbi fa wa nabiy sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.